Sama-sama kita saksikan satu wawancara dari kios Batu Cincin bersama dengan yang berbahagia di zaman selamat, iaitu bekas pengarah di KL berkenaan dengan kasihan kayu-kayu secara spesifik oleh pengasas kios Batu Cincin, iaitu Encik Nek, atau nama samaran beliau Nizam, dalam pengolahan cincin kayu era baru. Sama-sama kita saksikan. Buatnya itu saudara ni. Saya kagum dengan cara dia buat cincin. Cara halus, terperinci, berhati-hati, dan dia dalam masa membuat agaknya lah mungkin dia akan cuba memahami selera bakal pemilih dia, selera bakal pemakai cincin ini mungkin patut dipikirkan sama. Jadi makna jiwanya halus macam undung jarum. Jadi dia terpaksa menggilapnya, menenangnya, membedik, membayangkan apabila benda itu berada di jari. Walaupun sekarang ni benda tu berada di macam kepala cendawan kan, tapi dia kena bayangkan seolah-olah apabila berada di jari macam mana. Begitulah. Rumit memang rumit, tapi hasilnya pun lumayan. Jadi eloklah mereka tanya apa yang mendorong dia boleh jadi usahawan cincin. Kita mengharap dia, kita doa agar dia akan jadi usahawan cincin yang terkenal seluruh Melaya. Dan mesti ada sesuatu pendorong. Dia tak mahu menjadi begitu saja. Kita manusia ni, dia tiap seorang ada talent, ada keupayaan, ada kemampuan. Dan talent itu kalau putih cakap Melayu, talent kemahiran ketokohan. Tapi bukan sebarang orang. Beribu-ribu orang menjadi polis, beribu-ribu orang menjadi askar, tapi tak ramai yang boleh buat cincin. Mesti ada sesuatu mendorong dia. Beribu-ribu orang menjadi cikgu kan, tapi tak ramai orang boleh buat cincin. Sama juga macam buat perjalanan. Tak ramai orang yang buat perjalanan. Kalau bandingkan orang yang jadi askar, orang yang jadi polis, tak ramai orang yang buat perjalanan. Dan cincin ni kalau salah cara buat, letak kat jari orang tu, kalau getik-getik tak macam. Duit dah bayar, cincin di jari, getik-getik. Kata panas. Rumah panas. Melupa, mula waktu dah menang tak ada adik. Kayu dari yang panas. Betul cara teknik ni ke mencampur-campurkan kayu tu, mencampur-campurkan gading gajah tu. Ini bukan cara yang mudah. Ini kena berfikir cara tajam. Macam parang tumpul. Macam parang tumpul lah, mana boleh mudah nak bayang. Dia mesti fikiran tajam baru boleh menyiapkan bentuk motif batu cincin. Dan saya teringat lagi, kawan saya, sahabat saya Tan Sri Nordin Karni pun tengah ambil cincin dari sini, bekas UUM punya VC. Dan dengar-dengar baru-baru ni sampai ke negara Amerika. Sampai ke Amerika cincin. Amerika ya? Mana ni? Sampai ke Amerika. London ke London? Singapura. Sudah. Buat cincin ni dah minta jangan mika, jangan jenuh. Kita teruskan selagi hayat dengan badan tanpa akan kebolehan kepada anak-anak buah dan anak-anak. Jangan jadi macam tukang gunting bodoh. Dia pandai gunting orang tu orang, anaknya tak ada ajar yang gunting. Dia kalau boleh tukang cincin, ajarlah anak-anak buah kita dalam mara sahabat anda itu jangan kita cincin. Sebab kita selalunya akan pergi. Jadi kemahiran kita pun ikut pergi. Ini yang pergi. Kalau boleh kita pergi, kita tinggalkan kemahiran itu biar menjadi sumber cari makan orang lain. Kami belajarlah supaya dia boleh ditransferkan. Jadi itulah kisah pembuat cincin. Apa pandangan Abang Nik tentang cincin? Cincin yang Abang Nik buat tu. Macam arwah bapak mereka masuk dalam TV kerana kemahiran dengan Mr. Rakat. Dia buat
kayu-kayu ni untuk banting diri daripada sihir manusia. Yang katakan zaman moden ni tak ada sihir, tapi sihir banyak. Jadi inilah saya buat cincin untuk membenting, melindung daripada tindakan sihir niat jahat seseorang kepada kita. Itu antara kayu-kayu yang ada dalam ni adalah kayu yang bisa. Cuba kita jelaskan satu-satu apa yang ada dekat yang kita sedang buat ni. Berapa macam? Ini ada 11 kayu. Nombor satu? Satu kayu ini kayu nibung tunggal, melindung nibung tunggal yang berperanan Macam besi. peranan sebagai bisa lah. Ini kayu nibung ni kayu yang bisa. Jadi dia punya peranan sebagai penepis bisa tak? Ini kayu nibung tunggal daripada kampung Tukar Raja yang Bulan tiga. Usia lebih daripada 150 tahun. Umur bangsa dia dapat pilihan dari dulu ini model ni dibuat daripada kayu bana. Mana kayu bana pun khasiat yang bisa dan membenting diri kepada makan. Peranannya kena ingat tu peranan, bukan kayu yang lepas tu, peranan. Kemudian gading gajah ini, untuk tengah-tengah ni gading gajah. Ia juga berperanan sebagai penawar bisa. Ini ada macam kayu libung, tapi bukan kayu libung, selalu tetap. Ini juga berperanan sebagai naikkan semangat. Jadi orang kita sekarang ni semangat kurang, cakap lebih. Jadi ini kayu dia ni berperanan sebagai naikkan semangat. Dia juga bagi dengan orang badan kita, dia akan peranan sebagai menaikkan semangat. Ini di tepi ni kayu kayu teras gamuran atau ada orang kata teras kilo. Teras kilo ni juga berperanan sebagai kalau bubu silat dulu digunakan kayu teras kilo ni sebagai mata cincin dia, berperanan sebagai senjata merembus peluang cincin ini. Yang ini teras delima yang berkilat sikit. Dia bila sana berkilat teras delima, berperanan sebagai penawar bisa. Endamkan ni kalau kena bisa, insyaAllah minum mayo dia boleh tawar bisa dalam badan kita. Kemudian yang ini kayu oka. Yang oka ni bagaimana kita ramai sudah tahu dah khasiat dia besar. Dia juga pun berperanan sebagai benting diri. Kemudian yang di atas ni adalah ragi kayu. Ragi kayu ni pun banyak kepada benting diri. Kalau kita tahu orang dulu tahu ni, kalau tak ada raja kayu, daun raja kayu, dan dia orang dulu rumah dalam hutan takut pokok kayu ni ke rumah, taruhlah apa yang ada pada raja kayu, itu ni lain daripada dia. Kemudian ini kemuning hitam, penawar bisa juga rendamkan kayu. Kemudian minum mayo ni, insyaAllah boleh. Jangan tak pergi hospital, pergi sementara nak pergi hospital tu kita berikhtiar. Itu dan antara kayu yang kita dapatkan mungkin lah yang patut kita buat dengan bingkai daripada doa boleh berkilat dan harga untuk berkongsi dalam doa. Kayu cuba dengan niatkan ni ambil masa dalam
hari baru siap. Itu kalau ditekunkan dalam sehari setengah, kalau tidak 3 hari baru siap. Macam kaca kayu ni kan, orang yang buat minyak urut tuan semalam namanya Encik Hashim Ngali. Ada lagi tanya? Ada Ustaz? Mana lagi? Raja kayu ni nak cari ya macam mana kalau pokok raja kayu tu tak boleh ditebang pokok tu. Tak ada khasiat. Dia tunggu dia yang jahat yang jatuh. Bangun minyak pokok khasiat. Kalau kita jumpa pokok raja kayu, jangan sebab tunggu dia jahat atau jahat jatuh. Nak ikut dia masuk hutan, bagi berusaha Mana jumpa dahan yang jatuh. dan boleh. Good. So dia sebahagian daripada